Memangnya cabaran dan dugaan dalam perjuangan muzik itu merupakan asam garam bagi kebanyakan kumpulan di zaman rock dahulu. Dan kisah cabaran yang akan dikongsikan kali ini adalah yang dilalui oleh kumpulan Roses. Kumpulan Roses diasaskan pada tahun 1987 oleh adik-beradik Aziz Vokal dan Samad Bass di Kuala Lumpur. Mereka kemudiannya disertai oleh Nasir gitar dan Nas drum. Seperti kebanyakan kumpulan lain di zaman permulaannya, Roses banyak menerima undangan persembahan di majlis kahwin serta keramaian malah sejauh Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Namun, akibat komitmen kerja, Nas dan Nasir terpaksa meninggalkan Roses dan tempat mereka telah digantikan oleh Dan, seorang gitaris dari Kampung Pandan, Kuala Lumpur, dan Alif di posisi drum. Dengan barisan ahli baru ini menandakan permulaan Roses generasi kedua yang lahir sekitar 1989, yakni sewaktu demam thrash metal mula melanda negara. Roses mula membawa lagu-lagu cover yang lebih keras dan berat dari Twisted Sister, Slayer, Death Angel dan Metallica. Malah merupakan pengunjung setia studio Wasiat Komplek Wilayah Kuala Lumpur, di mana studio tersebut merupakan tempat latihan wajib mereka setiap minggu. Di saat ini juga, gitaris Dan mula menggarang lagu sendiri yang dipengaruhi keagresifan muzik heavy dan thrash metal. Malah mereka juga bergiat aktif menjelajah pentas-pentas persembahan serta pertandingan-pertandingan yang sedang meriah pada zaman itu. Persembahan Roses yang amat padat menjadi buah mulut ramai rockers pada zaman itu, antaranya drama mereka Alif, yang pernah diberi gelaran antara drama terbaik di kompleks wilayah, membanting lagu-lagu keras. Namun, jodoh Samad dan Aziz bersama Roses tidak kekal lama, di mana pada tahun 1990, adik-beradik pengasas Roses telah membuat keputusan untuk berhenti bermain muzik seketika. Mereka telah mengamanatkan kepada Dan untuk meneruskan perjuangan dan tempat mereka telah digantikan oleh Reza dari kumpulan Analisa dan TJ dari kumpulan Classmates. Menerusi kontrak rakaman TJ yang masih bersisa, Roses mendapat peluang rakaman album di bawah syarikat rakaman Fantasia Music Group atau FMG, dengan penerbitan album diserahkan kepada komposer yang sedang popular pada masa itu kerana menerbitkan album Dinamik, Azai Nizam Ismail. Mereka telah bertolak ke Singapura untuk sesi rakaman pada awal 1991. Namun, belum sempat rakaman dibuat, Alif membuat keputusan untuk meninggalkan Roses. Tempat Alif sempat digantikan oleh Rosie dari kumpulan rock Terengganu, Susila. Belum reda dari satu tragedi, TJ pula telah digantikan oleh vokalis baru bernama Lin atau Sarip yang dibawa masuk oleh pihak penerbit. Malah, banyak lagu-lagu asal Roses juga terpaksa dibuang dan diubah suai semula atas nilai komersial. Hal ini membuatkan Reza berasa tidak senang dengan apa yang terjadi, lantas serta-merta membuat keputusan untuk pulang ke Malaysia dan meninggalkan kumpulan Roses. Terkapai-kapai tanpa ahli yang cukup, rakaman terpaksa diteruskan dengan menggunakan khidmat sesionis akibat kesuntukan masa dan demi menjimatkan kos. Setelah selesai rakaman, Dan Roses memilih ahli yang lengkap untuk sesi penggambaran serta promosi album. Rosie dan Dan telah menjemput rakan mereka Azhar untuk mengisi posisi bass, menjadikan Roses lengkap 4 ahli semula. Dengan barisan yang lengkap ini, maka terbentuklah Roses generasi keempat, yakni Roses terakhir. Akhirnya, setelah pahit getih yang dilalui, album Roses lahir ke pasaran pada tahun 1991. Okey, ini satu-satunya album kumpulan Roses lah, album tunggal. Seperti diceritakan tadi, kisahnya amat tragik. Okey, jadi kita tengok kaset dia. Shell warna hitam dengan tulisan print terus ke atas shell. Ini memang adalah satu trademark FMG lah.
Jadi selain daripada Roses, FMG juga ada release yang paling terkenal sekali, kaset Rocker Zack, Dukun. Antara kaset paling susah nak dicari lah sebenarnya tu. Jadi kat sini yang istimewanya FMG ada label dia untuk tahu itu kaset original lah. Okey, jadi kita tengok dulu dia punya inlay sebelum kita ulas. Okey, jadi selain daripada label dekat shell, dekat kotak casing pun ada juga label FMG, menandakan ini adalah kotak original FMG. Walaupun kotak dia kotak hitam biasa yang senang didapati oleh label-label lain juga. Okey, jadi kita tengok inlay dia. Okey, inlay FMG agak berkualiti, berkilat, tapi satu trademark dia suka buat inlay dia ke bawah. Macam apa nama tu, Rosanna pun sama juga, macam ni juga inlay dia ke bawah. Tapi cover depan dia aku tak faham sikit kenapa pakai dua gambar, macam kelang kabut sikit. Kan, satu gambar je dah lah kan, kenapa sampai dua kan. Lepas tu dekat sini ada dia punya tracklist pun juga susunan yang aneh, lain daripada lain. Gambar band lagi. Dan di sini ucapan ahli-ahli lah. Kat permintaan dia agak cantik sebab ada gambar band yang unik. Dan belakang lirik juga jenis memanjang ke bawah lah. Kat sini kita boleh tengok lah lagu-lagu ciptaan siapa semua kan. Majoriti lagu seperti diceritakan dah diubah, konsep pun dah lain. Sebab ikutkan Roses ni sebenarnya main metal kan, tapi dah diubah lah oleh pihak penerbit, dah jadi commercial rock lah. Okey, kita boleh tengok kat sini kebanyakan lagu adalah ciptaan Afzal Nizam sendiri. Lagu-lagu Roses semua tak berpeluang untuk dirakamkan, hanya satu saja, iaitu Debu-Debu Liar yang ciptaan Roses sendiri. Lain semua adalah ciptaan penerbit dan komposer. Eddie Mazuki sebenarnya adalah orang yang first kali handle Roses, tapi tiba-tiba digantikan oleh Afzal Nizam oleh syarikat. Sebab masa tu Afzal Nizam tengah top dengan lagu Dinamik Antara Gadis, jadi syarikat nak pakai dia lah. Di antara sebab Roses punya album ni jadi lain lah. Okey, kita ulas tanpa membuang masa.
Album Roses terbit pada tahun di mana persaingan bagi album rock tersangat sengit. Akibat terlalu banyak lambakan kumpulan rock melahirkan album pada masa itu, album Roses tidak berapa mendapat perhatian para peminat rock. Tambahan lagi, promosi dari pihak syarikat yang sedikit hamba juga membantutkan jualan serta aktiviti Roses. Sepanjang barisan ahli Roses generasi keempat ini, mereka hanya sempat beraksi satu kali sahaja di Pesta Shah Alam serta tour promosi album bersama-sama rockers dukun. Dan selaku ahli asal terakhir Roses, berasa bahawa perjuangan Roses sudah sampai ke penghujungnya. Kecewa dengan apa yang terjadi menerusi penerbitan album setelah beberapa lama berjuang untuk Roses, dan telah berkeputusan untuk bersarah terus dari muzik. Namun belum sempat membuat keputusan, beliau telah dijemput oleh basis kedua Roses iaitu Reza untuk menyertai satu projek baru bersama-sama. Dan tertarik untuk turut serta dalam projek baru ini kerana ia bakal membawa semangat lama Roses semula serta lagu-lagu original Roses akhirnya berpeluang untuk diterbitkan. Ahli Roses yang tinggal iaitu Azhar telah menyertai kumpulan Fancy pada tahun 1952 dan drummer Rosie pula kemudiannya mengasaskan kumpulan Panji bersama Azam Dungun membawakan konsep unik rock etnik kemelayuan pada 1953. Dengan itu maka terbubarlah kumpulan Roses buat selamanya dengan kisah tragis perjuangan mereka yang wajar diingati semua peminat rock tanah air. Kisah-kisah sebegini sememangnya banyak berlaku di zaman rock kapak dahulu. Pastikan lu orang tonton episod selanjutnya yang juga akan mengulas kumpulan yang hampir senasib seperti Roses walaupun berbeza sedikit. Namun yang pasti, mereka ada berkaitan dalam satu projek band yang bakal memuaskan hati mereka dalam bab susunan muzik dan rakaman album. Nantikan.